di hari akhirat nanti. Kita ada tanggungjawab, ada amanah. Kita sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita kepada anak-anak kita. Kita sebagai pemimpin masyarakat, ada tanggungjawab terhadap masyarakat kita. Kita sebagai pemimpin negeri, negara, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ada tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan. Dan semua amanah itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Bukan perkara senang. Amanah yang kita bawa, yang kita pikul, kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin, sejujur, seikhlas mungkin. Ayahsabu'annallahu an yutraka sudah? Adakah kamu ingat setiap apa yang telah aku pertanggungjawabkan kepada kamu, setiap apa yang aku berikan kepada kamu di dunia ini, kamu telah lakukan di dunia ini, akan ku biarkan begitu saja tanpa menyoal kamu? Tidak, akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Ayahsabu'annallahu an yutraka sudah? Adakah kamu ingat setiap perkara yang telah kamu lakukan di dunia ini akan dibiarkan begitu saja? Tidak, semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan segala tanggungjawab dan amanah yang kita pikul, yang kita bawa, kita dapat laksanakan dengan semampu dan sebaik mungkin, dan di hari akhirat kita dapat menjawab segala persoalan yang ditanya dengan baik dan sempurna, dan seterusnya kita dapat melepasi timbangan dengan baik dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita tinggal sebagai sedikit panduan dan mukadimah kita pada malam ni, dan kita berbicara tajuk kita dalam bab solat. Kita berbicara tajuk yang lepas kita bicara tajuk apa tu, sujud sahwi, dah habis. Lepas tu kita berbicara tajuk sujud tilawah. Tilawah kita dah baca sekali pada datang lepas, dan kita sambung berbicara tentang sujud tilawah. Muka surat 407. 407 bicara tentang sujud tilawah. Dan juga sambungan dia di bawah lepas ayat Al-Quran tu, tengah-tengah tu, dan juga tidak boleh melakukan sujud tilawah melainkan boleh tadi bacaan yang masru', bacaan yang diperintahkan, maksudnya bacaan yang masru', bacaan yang kebilangan. Bacaan yang diperintahkan maksudnya bacaan yang masyru', bacaan kebilangan, bacaan yang diperintahkan, yang dibenarkan. Melakukan sujud sahwi, bacaan melakukan sujud tilawah, iaitu bacaan yang sudah dikenal, yang telah diketahui bacaan tadi. Seperti yang lepas, iaitu ada 14 tempat. Ada 14 tempat, ada 14 ayat, yang mana bila kita temui ayat ni kita kena sujud tilawah. Kita temu ayat ni kita kena sujud tilawah. Ada 14 tempat semua. Tu dalam surah Al-Hajj. Kalau kita pergi tu ada surah Al-Hajj, ada 2 tempat, ada 2 kali sujud. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca surah Al-Hajj. Banyak surah-surah tu, antaranya surah Al-Hajj kita baca Quran. Dalam surah tu kita kena berhati-hatilah, kita kena beringatlah, ambil beratlah, iaitu dalam surah Al-Hajj ada 2 tempat kena buat sujud tilawah. Bila baca saja kita tahu dah surah Al-Hajj ada 2 tempat. Tu iaitu yang lepas tu dalam ayat yang ke-18. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-77. Ayat ke-18 dan ayat ke-77 kena buat sujud tilawah apabila kita baca dalam surah Al-Hajj. Jadi dia kata ayat yang telah diperintahkan, yang perlu dibuat sujud tilawah, dan tidak boleh ayat yang tidak diperintahkan. Seperti dalam surah Sad yang lepas, dalam surah Sad tu ayat dia suruh sujud tapi tidak dibenarkan sujud. Kena tahu pula di situ. Jadi ayat dalam surah Sad menceritakan tentang sujud, tetapi bukan sujud untuk kita sujud. Yang tu di sujud yang diperintahkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud melakukan sujud dalam surah Sad, iaitu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Sujud syukur diceritakan di dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Daud sujud. Maksudnya sujud syukur, bukan sujud tilawah. Walaupun ayat tu gambarannya sujud, tak dibenarkan sujud. Menceritakan tentang sujud. Dalam surah Sad dia cerita tentang sujud. Baca ayat tu tentang sujud, tapi kita tidak boleh sujud. Kerana sujud di situ ialah sujud syukur, bukan sujud tilawah.
Jadi sujud tilawah ni ada 14 tempat di dalam Al-Quran, telah ditetapkan dah, telah digezek, ditetapkan dah ayat tu. Dan ayat sajadah ni perlu dibuat di luar solat, bukan dalam solat. Ayat sajadah ni kalau kita baca tak adalah penerangan dia di sana tu, panjang lagi lah, kita hurai lebih awal. Jadi ayat sajadah ni baca dia ni di luar solat, bukan dalam solat, di luar solat. Kecuali satu saja ayat sejadah hak kita baca pagi subuh Jumaat, satu saja. Melainkan ayat sejadah, ayat yang ke-15, ayat sejadah. Yang tu saja baca di dalam sujud di dalam sembahyang. Yang lain di luar sembahyang. Buat dia di luar sembahyang, bukan di dalam sembahyang. Terkena ingat situ pula. Jadi baca ayat Al-Quran, jumpa ayat ni sujud sejadah, jumpa ayat ni sujud. Kita tahulah. Nak tahu dia macam mana? Yang pertama ada tanda. Dia buat dia gariskan di atas ayat sajadah, garis atas, dia pun tulis sajadah. Di tepi ujung ayat tu dia buat gambar masjid. Kita tahu dah ayat ni baca nanti kena sujud. Bila di luar solat, bukan di dalam solat. Di luar solat. Di dalam solat hanya satu saja ayat sajadah yang ke ayat ke-15. Ayat 15, innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Satu ayat tu saja. Ayat lain buat di luar solat. Di dalam solat kalau buat juga harus. Ada pendapat ulama mengatakan harus. Tapi ada ulama mengatakan makruh, tak boleh. Ada pecah dua. Ada ulama mengatakan ada 14, satu je boleh, 13 lagi macam mana? Kalau kita buat juga dalam sembahyang, kita baca, jumpa ayat sejarah pun sujud, macam mana? Ada ulama mengatakan harus, tak sunat, harus. Ada ulama mengatakan makruh, tak elok lah. Ada dua pendapat. Tidaklah kata batal. Kita baca surah Al-Hajju, ada ayat sejadah, dia jadi tok imam, dia pun sujud, Allahu Akbar. Kita pun sujud jugalah. Tidaklah kata tak boleh. Dia harus. Ada pendapat mengatakan makruh, ada ulama mengatakan harus. Yang sunatnya pagi subuh Jumaat tu sunat. Tu. Yang betul-betul sunatnya ialah di luar solat. Baca ayat sejadah ialah di luar solat, bukan di dalam solat. Bukan di dalam solat. Dan ayat sejadah tu tengok lagi. Tak kalau di luar solat, mendengar bacaan orang, sama ada dia sendiri baca atau mendengar bacaan orang lain, kena sujud tu. Dia berdiri baca atau dia dengar bacaan orang lain, dan orang lain yang baca itu orang kafir, orang bukan orang Islam. Yang baca tu orang kafir. Orang kafir, orang Arab. Dia orang bukan Islam, tapi dia orang Arab. Dia boleh baca Al-Quran, dia pun baca Al-Quran. Dibenarkan dengan syarat orang kafir itu kafir zimmi, yang jinak hatinya dan mengharapkan Islam. Yang jinak hatinya mengharapkan Islam. Jadi orang kafir ni baca ayat Al-Quran dikira, maksudnya boleh didengar dan boleh kita buat sujud tilawah. Kerana orang kafir yang diharapkan Islamnya. Dalam bab kurban, ada setengah ulama memberi pandangan, dia kata boleh kita beri daging kurban kepada orang kafir yang jinak hati dia dan mengharap dia masuk Islam. Tapi kalau kafir zimmi, kafir harbi, tak boleh. Kalau kita beri, batal lah. Kecuali kafir yang mengharapkan Islam, dia pun duk berkawan dengan orang Islam, dia pun duk bercakap tentang Islam, dan dia ada minat tentang Islam. Dia ni boleh kita beri untuk dia, tarik dia masuk Islam. Ada pandangan ulama membenarkan memberi daging kurban untuk dia dengan syarat niatnya dia dapat jinak hati, dapat masuk Islam. Ada niat gitu. Kalau beri saja-saja tak boleh lah. Ambil lah kamu, pegawai Islam tak apalah. Tak boleh macam tu. Beri itu bersebab untuk tarik dia masuk Islam. Ada kadang-kadang saya ngajar sekolah dekat Kuala Lumpur. Ngajar 2 buah sekolah. Sekolah pertama kita ngajar 12 tahun, dah lama. Lepas tu dah tak boleh duduk lebih dari 10 tahun satu sekolah. Siapa lebih dari 10 tahun kena keluar, kena duduk di sekolah lain pula. Sebab dia takut kita selesa. Seperti kita kerja dekat pejabat,
terjadi kerani, kita jadi pegawai 10 tahun tak ada selesa. Tak ada pandai, dah mahir dah. Orang jadi senior, orang pun tak berani dah nak beri arahan. Jadi kita pergi sekolah lain, tak temui orang yang bukan Islam. Di sekolah lama ada, sekolah baru pun ada yang bukan Islam dan minat Islam. Contoh, bila baca doa katalah majlis buat jamu baca doa, dia bukan Islam, dia tak ada tangan juga. Tak tangan dia. Tak tangan juga. Tanya Islam ke? Tak, bukan. Saya bukan Islam. Tak ada tangan. Dia Kristian Sabah. Kristian Sabah cikgu, bila orang baca doa makan, dia tak ada tangan. Syukurlah kita supaya dapatlah dia masih Islam. Tak apa dah. Sekurang-kurangnya dia jinak hati dengan Islam. Lepas tu saya ngajar agama. Jadi bila masuk kelas, pelajar Cina kena keluar lah. Pelajar India keluar. Ada pelajar 25 orang. Jadi pelajar Cina 5 orang. Pelajar India 2 orang. 7 orang dia pergi ke perpustakaan. Dia belajar dengan cikgu dia lah. Jadi tinggal pelajar Islam 18 orang. Tak nak ngajar ni. Jadi dia lambat keluar. Kita masuk. Yang ketua kelasnya Cina. Cina tu dia bijak. Cina ni dia tu bijak. Buat pemilihan dapat dia. Dia belajar dapat nombor 1, nombor 2 orang kelas. Dia bijak. Dia jadi ketua kelas. Dia pun beri salam. Dia beri salam. Semua bangun. Semua pelajar bangun. Dia Assalamualaikum Ustaz. Dia Cina. Bukan Islam. Tapi dia tunduk lah. Dia tunduk macam dengar tak dengar lah. Tu. Waktu dia keluar, saya tanya timbalan ke ketua beri salam. Ketua Ustaz Cina keluar dah. Dia beri salam. Tak apa dah. Sekurang-kurangnya ada lah dia minat agama. Adalah hati dia. Jadi sentiasa ada yang minat agama. Jadi dia kata bacaan orang bukan Islam dikira. Dia baca Quran, kita dengar ayat dia baca tadi, ayat sejadah. Kita pun sujud bacaan orang bukan Islam. Kita sujud. Dan bacaan kanak-kanak yang mumayyiz, kanak-kanak kecil umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia baca Quran dikira. Anak-anak tadi yang mumayyiz. Dan bacaan orang yang berhadas kecil, dia tak ada air semayang, dia baca Quran, boleh baca Quran, tak ada air semayang, naik kereta pergi kerja dekat Kuala Lumpur, 1 jam pergi 1 jam balik, jalan jam, baca Quran atas kereta, pedegah. Kalau orang Kelantan panggil ulang, orang sini panggil ulang balik ayat yang kita dah hafal, kita ulang atas kereta. Berulang selama 13 tahun. Ada seorang tu dia berulang selama 13 tahun daripada KL Kajang naik kereta, selama 13 tahun dia berulang. Dia ingat Al-Quran 3 juzuk asal, 3 juzuk, sebanyak 3 juzuk ingat Al-Quran. Ada seorang tu hebat, dia Allah hebatnya. Selama dia bawa kereta tu, dia buka kaset, dia buka radio, dia buka YouTube, buka dengan telefon dia, letak atas kereta dia, tepi tu tekan, baca ayat surah juzuk 1, dia ulang ingat. Ulang setahun, ulang juzuk 1 ingat. 2-3 tahun, 4 tahun lah juga ingat. Lepas tu ulang pula tahun 2-3 tahun dah juzuk 2 ingat. Lama lah masanya 2-3-4 tahun jugalah. Jadi selama dia bulan tu 2-13 tahun tu, dia dah ingat 3 juzuk Al-Quran. Tak apa dah. Daripada umur 30 dah umur 40 boleh ingat 3 juzuk naik kereta. Allah bagusnya dia. Sambil-sambil jalan jam baca ayat Al-Quran. Sambil-sambil jalan jam baca ayat Al-Quran. Buka kaset ulang, dia ingat diri dia ulang, pergi ulang, datang ulang ayat Al-Quran di dalam kaset, dalam YouTube, di atas kereta. Jalan jam pun tak apa, baca Quran. Ayat sejadah ingat. Ayat apa semua ingat. Ulang ke dia. Allah Akbar ni. Dia tak rasa jam semua, tak rasa. Dia ambil kesempatan tu untuk dia menghafaz Al-Quran. Jadi apa tu dia kata, bacaan orang yang berhadas kecil, dia tak ada air semayang lah. Naik kereta tu air semayang dah habis lah, 2 jam 3 jam jalan jam tak kereta, sejam 2 jam air semayang dah habis, tapi dia baca Quran, baca Al-Quran. Lepas tu turun lagi, sambil-sambil duduk dekat anak-anak baca ayat Al-Quran. Orang pun dengar, dia tak ada air semayang, orang dengar ayat sejadah ni. Orang sujud, orang lain sujud boleh. Bacaan orang yang tidak ada air semayang. Bacaan malaikat dan jin. Bacaan malaikat dan jin. Tu malaikat baca ayat Al-Quran, jin baca ayat Al-Quran, kita pun dengar. Dengar malaikat baca dengan jin baca, kita pun sujud sejadah, sujud tilawah. Bacaan jin dan malaikat main-main. Siapa jumpa jin dengan malaikat?
Ni bagus kita ni boleh jumpa jin dan malaikat. Sebab Nabi tadarus Al-Quran innal Jibril. Sesungguhnya inna Nabi SAW yulqa. Nabi bertemu Jibril alaihi salam fi kulli sanatin fi Ramadan. Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril setiap tahun di bulan Ramadan. Mendengar bacaan malaikat Jibril dan Nabi baca balik pada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu guru Nabi. Berguru dengan malaikat Jibril Al-Quran. Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Malaikat Jibril baca, Nabi dengar, Nabi hafal. Hafal sehingga Nabi ingat 30 juzuk Al-Quran menghafal dengan malaikat Jibril. Al-Quran tak hafal dengan malaikat Jibril. Salah tajwid ke apa, malaikat Jibril tegur. Dengan malaikat. Boleh ke tak? Boleh. Kita boleh bertemu dengan malaikat. Bertemu dengan malaikat atau dengan jin Islam. Atau dengan jin Islam. Ada seorang tu dia jumpa dia pergi semayang dekat surau lah, pergi semayang dekat surau waktu subuh lah, dekat flat dekat Putrajaya. Saya ceramah bulanan macam surau ni lah, macam surau ni juga ceramah di sana. Atas tu Pak Mon, bawah surau. Jadi subuh tu datang lah, pagi-pagi datang. Dia datang tu, dia kata dia masuk tu gelap, surau tu gelap. Lepas tu dia lihat ada orang sedang sujud dekat sejadah tu imam. Pagi lagi lah, pukul 6 masuk subuh, dia 5.45, pukul 5.30 dia pergi. Ada orang duduk sujud, ada duduk semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk sujud. Gelap lagi, nak pergi buka elektrik ni, buka tu tak ada. Masa tak buka elektrik tak ada, nampak bayang-bayang, nampak orang duduk baca, duduk sujud. Takut ada kita nak semayang boleh duduk ni. Dia lari balik, naik flat, dia naik pamor semula. Lepas tu duduk minggu depan, orang lain pula turun, nampak pula lagu tadi. Lepas tu semua masing-masing duduk dalam hati dia. Bila saya pergi ceramah tengok minum tu, dia orang keluar tajuk tadi. Orang tu beritahu, yang ni pun beritahu, ramai beritahu lah. Semua temui. Dia kata, apa tu ustaz? Kata itu adalah malaikat, itu adalah jin Islam. Yakinlah malaikat jin Islam. Kita beranikan diri lah, jangan lari. Tak semayang lah kita, lari. Marilah tak semayang. Dia kata takut ustaz, duduk Pak Mon ni. Ada kita duduk, ada kawan kita duduk tingkat 6. Lepas tu dengar tingkat 7 orang duduk. Tingkat 7 tu tak ada orang. Tingkat 7 tu kosong, rumah tu kosong, hendak disewa, kosong lama lah. Lepas tu dengar orang duduk numbuk ustaz, tumbuk sampah, tong. Duduk numbuk ustaz, mana-mana dengan numbuk. Takut ustaz sini. Sini tempat tak tahulah di Putrajaya ni kawasan apa ni. Sebelum tu Semak Samung dia mari catah bukit buat Pak Mon ni, tak tahulah tempat orang bunuh orang ke apa. Takut sah itu. Kata tak apalah, niat dia sebagai malaikat, niat dia sebagai jin Islam. Jadi jin Islam, malaikat membaca Al-Quran dikira, bacaan dia dikira, dan boleh kita sujud bacaan dia. Dengar. Dan tidak dikira bila mendengar bacaan orang sedang tidur. Dia tengah tidur dia baca Al-Quran, tak kira. Tengah tidur baca Al-Quran. Dia tengah tidur dia cerai isteri dia, tak kira lah. Tak kira, dia panggil dia tak sedar. Bacaan orang yang tidur, orang yang mabuk. Dia tengah mabuk, orang tak kira lah tu. Dia tengah mabuk, dia cerai isteri dia. Tengah tidur cerai isteri dia, tak kira. Dia kira bermimpi. Itu tak dikira lah. Tak dikira. Orang yang berjunub bacaannya tak dikira. Orang yang berjunub bacaannya tidak dikira. Orang yang mabuk ada sini juga. Orang yang mabuk bacaannya tidak dikira. Macam bercerai tadi pun tidak dikira. Mabuk. Orang yang lupa tak kira juga. Cerai ke, dalam bab cerai ke, dalam bab benda lain pun tak ada dikira. Bacaan tak dikira orang yang lupa. Bacaan burung baca tak kira juga. Bacaan burung, bacaan orang di dalam tandas tidak dikira, dan tidak boleh sujud tilawah untuk bacaan tadi, bacaan burung. Ada burung ni bijak, burung murai ataupun burung, ada beberapa jenis burung lah. Kita pergi ada rumah kawan tu, pergi rumah dia, nak pergi main takraw, nak pergi tanya dia lah tempat nak berlawat lawan tu bila nak main takraw, pergi rumah dia. Tiba-tiba ada orang beri salam, Assalamualaikum, dia beri salam kita. Patut kita beri salam ke dia. Kita kata Assalamualaikum. Mana cari jumpa dalam satu reban tu ada burung murai macam tu lah. Dia boleh bersuara Assalamualaikum, dia boleh suara. Ada yang boleh baca ayat, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim,
burung membaca ayat. Dia lidah dia tu kalau kita latih dia boleh burung tadi. Ada satu kisah burung tu boleh keluar lah, tapi keluar mulut dia tak kira. Dia ni seorang pengawal dekat istana. Kisah zaman dululah. Nak cerita tentang burung tadi. Burung bersuara. Jadi dia duduk jaga raja. Satu hari tu raja dia buka mahkota. Dia jaga dalam istana. Lepas tu raja dia ada tanduk, ada 2 tanduk. Raja dia sorok lama dah. Tak bagi orang nampak. Tiba-tiba satu hari tu pengawal tu ada dekat bilik, dia tak ingat, dia tak perasan, dia buka nampak tanduk 2 raja. Raja kata, kamu seorang di istana ni dan dalam negeri ni yang melihat beta bertanduk. Kalau kamu beritahu pada orang, kamu akan dihukum bunuh. Hukum bunuh dia. Jangan beritahu pada orang. Dia pun tak beritahu pada orang, dia seorang tahu. Tapi sebab ni nak keluar ni, sebab nak beritahu kau orang juga. Macam mana ni kalau beritahu pada orang kena bunuh. Tapi nak beritahu lah. Nak beritahu kata raja bertanduk. Raja negeri kita bertanduk. Tu dia pun ada masa cuti balik rumah dia semua. Nak beritahu pada isteri dia tak boleh pergi kat kedai kopi minum dengan kawan-kawan. Tak boleh, dia tahu pecah rahsia berat laku. Lepas tu pergi lagi kat kebun, orang berkebun. Tak boleh ni. Kau tahu orang dia berkebun ni. Pergi lagi lelah sekali masuk hutan. Duduk oleh hutan jauh, tak ada orang dah. Dia laung di sana. Dia laung di sana. Orang tak dengar ni jauh ni. Raja negeri kita bertanduk. Habis ni keluar semua. Burung dengar. Burung tak ambil lapas, teringat di lidah dia. Burung ambil lapas tadi. Burung pun dengar tu tangkap. Raja negeri kita bertanduk. Lapas burung, raja negeri kita bertanduk. Burung, bukan orang. Burung ni. Burung tu terbang pergi masuk kebun orang tadi. Burung tu beritahu dekat orang tu, terbang kita, raja negeri kita bertanduk. Burung beritahu ke dia. Ya ke? Burung dia sebut perkataan tu dah. Dapat kepada orang berkebun tu, dia pergi minum kat kedai kopi, dia beritahu orang kedai kopi tu, raja negeri kita bertanduk. Lepas tu pergi dekat surau ke, pergi dekat tempat permainan, tersebar habis satu negeri. Lah kali masuk ke istana, dapat ke pengawal. Dapat kepada permaisuri, dapat ada raja. Raja negeri ini bertanduk. Siapa sebar ni? Kena bunuh orang ni. Tangkap dia tadi. Kenapa kamu beritahu pada orang? Better dia beritahu, jangan beritahu pada orang. Saya tak pernah beritahu pada seorang pun. Kalau tuanku tak percaya, tuanku tanya daripada permaisuri, pengawal, orang kampung, orang minum air, dan sampailah kepada orang berkebun di hujung kampung. Tanya semua. Siapa? Dia pun siasat tanya sampai orang tu last. Kamu tahu dari mana? Saya tahu pada burung beritahu pada saya. Jadi lepas juga dia tak kena bunuh. Sebab raja kata jangan beritahu pada orang. Saya beritahu pada burung. Lepas juga dia beritahu pada burung. Burung tu boleh bercakap. Kisah dia nya. Jadi burung berkata-kata. Jadi bercakap burung tadi tidak dikira. Tidak dikira dalam banyak perkara. Dalam dia beri salam ke, dia baca ayat Al-Quran ke, tidak dikira. Burung tadi tidak dikira. Binatang lah maksudnya. Dan orang yang berhadas. Ada berhadas, tidak dikira. Tidak boleh sujud tilawah pada bacaan tersebut. Bacaan tu tidak dikira lah. Sambung di bawah tu tentang ayat hadis tentang Nabi sujud sejadah di luar solat. Bukti dia di luar solat, hadis di bawah ni. Tapi dalam kitab ni tak tulis, kitab asal tulis. Kitab asal ada 2 baris hadisnya. Yang berbunyi hadis daripada Bukhari dan Muslim, rawahu Ibnu Umar. Hadis ni rawahu Ibnu Umar. Tak ditulis dalam kitab Rumi, tapi kitab Arab ada tulisannya, kitab Jawi ada. Annahu sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Quran fa yaqra'u surata fiha sajadah. Nabi membaca ayat Al-Quran di luar solat. Dan ayat yang dibacanya ada ayat sejadah. Baca tu bukan dalam solat, di luar solat. Nabi baca ada ayat sejadah. Fayasjudu, Nabi pun sujud. Wa nasjudu, dan kami yang mendengar pun wa nasjudu ma'ahu, sujud belaka. Semua kami sahabat yang mendengar bacaan Rasulullah ketika ghairu salatihi, di luar solatnya. Di hujung hadis tu wa ghairu salatihi, di luar solat, bukan di dalam solat. Tu kami pun semua ikut sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud semualah bersama Rasulullah hatta ma yajidu ba'duna maudi'an
Limakanin jabhatahu. Sehingga ramainya kami sujud, sehingga tak ada tempat dahi kami nak letak. Sini ada orang sujud dah. Pergi sini dah ada orang sujud dah. Ramai sujud di kalangan kami. Tu sehingga tidak ada tempat dahi kami nak letak. Nak meletakkan dahi kami. Sudah tidak ada bahagian untuk kami letak dahi, susah. Kalau ramai pakat sujud. Jadi sujud tu di luar solat. Baca Al-Quran di luar solat. Ada orang tanya kita, dia kata, Ustaz, tadarus bulan Ramadan yang lepas-lepas, dia kata kumpulan dia ni baca Al-Quran, baca-baca Quran, jumpa ayat sajadah. Ayat dia kata sujud olehmu. Lepas tu tak sujud kami ada. Nak sujud jadi macam susah lah dia buat bulatan. Jadi kalau nak sujud ada syarat dia. Syarat sujud, kalau kita tengok muka surat akan datanglah depan tu, kita baca lebih awal syarat sujud. Syarat sujud, rukun sujud ada 4. Ada 4 rukun. Sujud tilawah ni ada 4 rukun. Kita ambil lebih awal muka surat sebelah. Ada muka surat 409 tengah-tengah tu ada 4 syarat. Yang pertama kena takbir. Kena takbir Allahu Akbar. Yang kedua kena niat. Niat nak buat sujud sejadah. Nak buat sujud tilawah. Niat dalam takbir pun tak apa. Luar takbir pun tak apa. Jangan ada niat. Ya Allahu Akbar. Aku nak buat sujud tilawah ni. Nak buat sujud tilawah. Allahu Akbar. Takbir. Rukun pertama, rukun kedua niat. Rukun ketiga sujud. Rukun keempat memberi salam. Ada 4 rukun sujud tilawah atau sujud sajadah. Ada 4 rukun dia. Takbiratul ihram, takbir, Allahu Akbar, niat aku nak buat sujud sajadah. Lepas tu sujud, lepas tu duduk tahiyat akhir beri salam. Hadap kiblat lah. Hadap kiblat, ada air sembahyang, ada kiblat, ada sembahyang, tutup aurat, semua lengkap lah. Lepas tu baca ayat sujud tu, ambil Al-Quran letak di tepi, kita pun takbir hadap kiblat. Allahu Akbar, takbir. Takbir Allahu Akbar, terus sujud. Kita sujud, kita bangun duduk tahiyat akhir, beri salam. Beri salam. Kelakuannya menghampiri solat. Dengan syaratnya, dengan cara buatnya menghampiri solat. Syarat sembahyang, begitulah syarat sujud. Syarat sujud tilawah tadi sama dengan syarat sembahyang. Kena ada sembahyang, ada kiblat, tutup aurat, semualah, tidak ada najis apa semua. Takbir Allahu Akbar, aku nak buat sujud tilawah. Lepas tu sujud, lepas tu duduk tahiyat akhir. Jadi dia kata kami baca ayat, kami tak sujud. Lagu mana Ustaz? Dia tanya kita. Kita dengar penceramah Dr. Sauki dengan ceramah dia lah. Dia kata boleh juga jikalau tak sujud, tapi dengan syarat kita baca, buat bacaan. Kerana kesukaran, kita pun tak sujud. Kita buat bulatan tu ramai-ramai, nak berubah tu susah. Nak berubah, nak baca pula. Tapi kalau kita berubah, alhamdulillah lah, bagus. Tapi masyarakat kita tak sampai lagi tahap tu. Tahap nak berubah tu. Dan satu lagi tak faham. Sujud tilawah tu macam mana? Tak faham. Tak belajar. Nak buat macam mana? Ada takbir ke tak? Sujud saja ke? Salam ke tak? Tak tahu. Sujud tu boleh lah. Adakah ada takbir? Ada niat ke tak? Sujud tahu. Tak tahu kata kena beri salam. Tak tahu kata kena takbir. Dia kena takbir, kena niat, sujud, bangun balik duduk tahiyat akhir dan beri salam. Ada 4 rukun dia. Tu. Dia kata kami tak buat Ustaz. Tak buat. Lagu mana? Dr. Sauki kata tak buat boleh juga, tapi dengan syarat duduk diam, ambil bacaan saja tu, sekurang-kurang menghormati ayat sajadah tadi. Tak boleh baca terus, tak boleh. Duduk diam, baca subhanallah. Baca subhanallah lah paling kurang, ataupun subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Paling kurang baca subhanallah. Seperti sujud sejadah pada pagi subuh Jumaat. Bila sujud sejadah tu, kita tak pandai yang panjang. Kita bacalah sekurang-kurangnya subhanallah, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Memuji Allah, guna lapah puji-pujian. Segala maha suci bagi Allah, Allah yang maha mulia, Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Allah maha besar, maha perkasa. Paling kurang subhanallah. Kalau pandai, baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ingat doa tu, alhamdulillah. Kalau tak ingat, baca subhanallah. Tak ingat baca yang tu jelah. Tu. Jadi
tak boleh sujud ada sebab, duduk diam sekejap, bacalah subhanallah, tak apa dah paling kurang, ataupun baca yang panjang sedikit. Kalau boleh sujud, itulah terbaik. Duduk tengah-tengah tadarus jumpa ayat ni, kita kena sujud ni buat kita ni, ayat ni sejak lagi ni. Beritahu lebih awal lah ayat yang berikutnya ni. Contoh ayat depan ni, apa ni, ayat surah Al-Furqan ayat 60. Ada ayat sejadah ni dalam surah Furqan ni, kita baca nanti. Baca 10 ayat seorang, kita 6 orang sampai yang ke-6, 10 ayat. Ayat yang ke-60 surah Furqan kena sujud. Kita pun terus letak Quran dekat tepi, ramai-ramai ada kiblat, takbir Allahu Akbar, sujud belakang. Lepas tu bangun duduk tahiyat akhir, beri salam. Allahu Akbar. Comelnya masyarakat kita tak buat, dan kita nak menggalakkan ini ilmu. Kita belajar nak buat. Sebelum ni tak pandai, Ustaz. Tahu sujud sakat tu je. Sakat sujud tu tahulah, tapi nak takbirnya, nak niatnya tahiyat akhirnya, nak beri salamnya tak pandai lah, Ustaz. Kalau suruh sujud saja boleh. Dah ada ilmu dah sekarang ni. Kena praktik, kena buat lah. Kita kena buat lah ayat sejadah kita. Kalau tidak rugi lah kita kata belajar habis dengan macam tu. Ada setengah tu dia tak tahu. Dia tanya dia kenapa tak buat. Dia tak tahu nak buat tu macam mana. Kena ada air semayang atau tidak. Kena sujud saja ke, beri salam ke, takbir ke, dia tak tahu. Ada jugalah tidak mengetahui tentang cara hendak melakukan sujud tilawah. Tapi dia tahu sujud, nak buat dia tak tahu. Kalau dalam sembahyang sujud sejadah pagi subuh Jumaat tidak perlu niat. Dia dah ditetapkan. Dia dah digazet, ditetapkan dah. Untuk pagi subuh Jumaat tu memang telah ditetapkan. Nabi sentiasa membaca pagi subuh Jumaat dengan ayat sejadah. Baca ayat sejadah. Jikalau tertinggal ayat sejadah pada rakaat yang pertama, hendaklah dibawa ayat sejadah di rakaat yang kedua. Bawa ayat di rakaat yang kedua ayat sejadah, dan bawa hal-atal insan. Jadi 2 surah di rakaat yang kedua apabila tertinggal. Ya, dia surah yang telah ditetapkan. Seperti hari Jumaat, surah yang ditetapkan rakaat pertama Sabbihi, rakaat yang kedua hal atal ke hadisul wasiyah. Sepanjang masa surah tu saja. Baca surah lain dia membawa ada makruh jugalah. Buka beberapa kitab kita dah rujuk. Dalam banyak kitab kita rujuk. Rujuk kitab Fathul Mu'in, rujuk kitab Sabilul Muhtadin. Banyak rujuk dia kata sembahyang Jumaat Nabi baca surah pertama, rakaat pertama Sabbihi, rakaat kedua hal atal ke hadisul wasiyah. Pada sembahyang hari raya Nabi baca Sabbihi rakaat pertama, rakaat kedua hal atal ke hadisul wasiyah. Surah ni surah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Buku hadis, tengok hadis tentang Nabi baca pada sembahyang Jumaat. Dan ada bukan surah, ada 2 surah. Ada dan kita beritahu dah yang lepas tu. Dan Nabi baca juga rakaat pertama surah Jumaat. Dan rakaat yang kedua Nabi baca surah Al-Munafiqun. 2 surah ni Nabi baca. Baca surah Sabbihi, baca Sabbihi atau surah Jumaat. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca hal atal ke hadisul wasiyah atau surah Al-Munafiqun. Tu 2 surah ini yang dibaca oleh Nabi pada sembahyang Jumaat. Kita dah rujuk lah, dah rujuk banyak tempat. Lepas tu dah dengar penceramah lain. Lepas tu pergi ikuti beberapa tok imam yang hebat lah kita dengar tu. Memang dia bawa 2 surah ni saja. Macam minggu ni saya sembahyang dengan seorang daripada keturunan Bilal bin Rabah. Keturunan Bilal bin Rabah. Main-main. Ni baru ni viral dekat Kuala Lumpur semayang 2 hari lepas. Ni lah Jumaat ni. Ya semalam tu. Jumaat semalam tu kan kita semayang penceramah buat pengumuman. Ada bersama dengan saya pada hari ini ialah daripada negara Arab, keturunan Bilal bin Rabah, seorang tukang azan, seorang imam yang alim datang pada kita semayang dekat Kuala Lumpur pada hari ini. Main-main keturunan Bilal bin Rabah. Jadi mendapat azan salah silah daripada Bilal bin Rabah sampai pada dia, dan juga mendapat ayat Al-Quran daripada sahabat, daripada Nabi, para sahabat sampai pada dia, dan datang di surau kita hari ini. Orang lain pula, yang itu orang lain, ni lain pula. Ni ada jamban lah, ada jamban sikit besar sikit orangnya. Ada jambannya ni lain. Kata orang sama ke? Bukan, orang lain. Saya duduk saf kedua, tengok dia tu, duduk dia, lepas tu dia jadi imam. Dia baca rakaat pertama Sabbihi, rakaat yang kedua hal atal ke hadisul wasiyah. Alhamdulillah, lega kita. Daripada negara Arab tu dijemput, daripada jemputan datang sembahyang bawa 2 surah ni.
Lepas tu minggu sebelum tu orang Arab juga jadi imam. Baca sabih dengan hal atak hadis wasiah juga dalam 2 minggu lepas. Tu di dekat Masjid Al-Bukhari di Kuala Lumpur. Jadi dia semayanglah baca 2 surah ni. Tak apalah sama dengan yang tadi. Tapi masa rokok, masa iktidal tu, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dia baca doa. Doa ketika iktidal. Tapi doa dia agak pendek sedikit. Berbunyi hamdan kasiro, ada lagi lah, panjang kita tak ingat lah. Sebab kita hafal doa yang lain. Dia ada banyak doa, banyak jenis doa. Kalau yang saya punya, Sami Allahu liman hamidah. Kita ni, Rabbana lakal hamd mil'us samawat. Panjang lah. Mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'di. Nabi kata baca doa selepas Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nabi baca. Orang Arab yang jadi imam tu yang bulan lepas tu, yang datang dekat surah Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur, dia baca doa selepas Sami Allahu liman hamidah. Lega kita. Ada orang Arab tu yang dijemput datang jadi imam, baca, kita pun boleh bawa yang kita punya lah. Tu boleh baca yang panjang, boleh baca yang pendek. Begitu juga doa selepas tahiyat akhir. Tahiyat akhir, fir alami innaka hamidum majid. Jangan beri salam lagi. Ada doa di situ. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada, boleh pilih lah. Kalau yang saya punya kita panjang lah. Yang berbunyi Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma tu'alamu bihi minni wa antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ada lagi panjang tu? Ada lagi. Jadi kita baca yang tu, la ilaha illa anta, sekurang-kurangnya sampai di situ. Selepas fir alami innaka hamidum majid. Tu yang panjang lah. Tapi ada yang pendek. Tapi oleh kerana tak apa, tak buat lah. Barang siapa tak baca doa yang tadi, adalah makruh. Dalam makruh, baca bab makruh. Dah beritahu dah kan sebelum ni. Jemaah dah tahu dah ni ulang-ulangan saja. Ulanglah. Sebab ada jemaah beritahu, Ustaz, setengah-setengah tajuk tu Ustaz ulanglah. Kami kadang-kadang terlupa. Saya ulanglah, ada jemaah buat permintaan. Kita duk ulang tu tak ada lagi lah orang marah. Setakat ni jumpa sahabat tu bagus tak ulang. Ramai yang setuju lah. Sebab nak memberi kebaikan kepada kita. Yang ulang tu sebab kita tak buat, kena ulang lah. Supaya menjadi galakan dan semangat untuk kita melaksanakannya. Jadi bagusnya orang Arab. Ada seorang orang Arab ni, nama dia Syekh Jibril. Nama dia Syekh Jibril. Dia daripada Jordan. Syekh Jibril ni, kawan-kawan kita belajar dekat Mesir, dia orang cerita kat saya lah. Dia kata, Ustaz, kita dekat Mesir ni, kita bila disebar lah, sebar kata, malam ni Syekh Jibril datang sembahyang dekat masjid di daerah kita. Syekh Jibril datang. Tu Syekh Jibril yang kita tadi menabi tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ni Syekh Jibril. Dekat-dekat dah. Dia kata dia pergi tu tak tahu dah Ustaz 10,000 kali. Kalau Syekh Jibril datang, bukan setakat daerah negeri mari, seluruh negeri. Bacaannya seumpama tadilah Nabi dengan malaikat Jibril. Memang hebat sungguh lah. Dia kata kalau betul-betul nak dengar bacaan yang sangat tepat, kita kata seolah-olah apa yang ada diceritakan dalam kitab tentang makhraj, tentang kedudukan huruf dha dan sebagainya ada pada Syekh Jibril. Syekh Jibril turun dia panggil. Nazala Jibril dia panggil. Syekh Jibril tu maksudnya Jibril turun. Gitu panggilan dia. Supaya malaikat Jibril lah kita kata. Dia kata Syekh Jibril turun malam ni. Mari belakang. Kita kat penceramah mari. Dia mari jadi tok imam. Ramad dah. Dia tu ramai Allah Akbar. Dia kata penuh dengar. Tak puas Ustaz dengar bacaannya. Nak suruh dia baca lagi. Lepas dia baca nak dengar dia baca lagi. Bacaan dia tu daripada hati ke hati dia. Dan ada yang terus berubah menjadi nak ngaji Quran, nak dekat dengan Al-Quran, nak hafal Quran, mendengar bacaan Syekh Jibril. Kena dengar sekali kita lagu mana ni. Kita pun dengar kawan saya pergi kursus dekat Mesir. Dia kata dia dapatlah sempat Syekh Jibril sedap sungguh. Dia kata, dia beritahu saya, dia kata sedap Ustaz. Bacaan dia memang hebat lah, ramai lah. Dia pergi masjid mana orang akan mari dengan ramai. Tu melihat pada orang Arab yang betul-betul lah. Tengok pada sembahyang mereka, bacaan dia, takbir dia tadi, dia sebut doa lepas tu, surah yang dia bawa, ada yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi jangan lihat ada yang tak betul lah. Yang tak betul ni kita tengok ceramah ni daripada Syekh Arab Saudi.
Dia ceramah tu dia lawan sungguh lah. Dia lawan yang apa Arab Saudi buat apa tu yang 31 Ogos tu, sambut hari yang tak elok tu yang sambut. Jadi dia ceramah tu dia lawan sungguh, nak tangkap. Lawan sungguh sampai menangis dia ceramah. Kita tengok ada dalam video orang hantar tu, dia lawan sungguh-sungguh penceramah dia ni. Wak bagus. Wak menentang. Tapi oleh kerana pemerintah tu telah dikuasai oleh Amerika Barat dan sebagainya, dia Arab Saudi ni dengan Madinah dan Mekah asalnya berpecah negara lain-lain. Negara Arab Saudi negara lain, As-Saud negara lain, dia panggil apa ni, Hijaz negara dia. Lepas tu Mekah Madinah negara lain, dikuasai oleh Sarih Hussein, cicit Rasulullah. Tapi Muhammad bin Saud ni nak menguasai semua. Ketika tu apa ni, Inggeris nak beri merdeka pada siapa saja. Nak merdeka nak beri dah. Tahun 1924 nak beri merdeka. Dia pun buat tipu muslihat. Kalau kita baca sejarah tentang apa ni, kewujudan negara Arab Saudi, panggil Sarih Hussein untuk mesyuarat, nak buat berbincang tentang kedudukan Mekah dan Madinah. Sarih Hussein pergilah dengan rombongan, tak ramai lah, ada 100 orang. Dia mari hendak dengan tenteranya ribuan, tangkap Sarih Hussein, buat pengumuman. Sarih Hussein kalah perang, buat pengumuman. Kalau kita belajar sejarah ni, sejarah Islam Mekah Madinah ni kita belajar dekat universiti. Dibuat tipu muslihah, panggil cuci Rasulullah ni nak buat mesyuarat, buat tangkapan, terus buat pengumuman. Sarih Hussein kalah perang. Dan kalau Hussein ni dah hidup dalam buangan dan nak bebas, nak sejumlah wang, dan telah jual Mekah dan Madinah kepada kami. Tipu muslihah, memburukkan Sarih Hussein. Siapa ni memburukkan Sarih Hussein. Sedangkan Sarih Hussein kalau kita dengar daripada silsilah orang-orang yang dari Mekah dan Madinah, para cucu cicit keturunan Rasulullah yang lain memberitahu Sarih Hussein dipanggil, dijemput untuk berbincang, tapi dia telah ditangkap dan tak hantar dekat kami dah hilang terus. Tangkap Sarih Hussein, buat pengumuman, Sarih Hussein kalah perang, Sarih Hussein dah jual Mekah Madinah pada kami. Jahatnya tipu muslihat dia. Jadi tersebar di dalam masyarakat, memburukkan cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa itu saja, insya-Allah kita masuk tajuk barulah. Tajuk sajadah tu kira dah habislah, ada selai lagi tu kita masuk dalam huraian dan soal jawab saja. Jadi masa waktu Isyak pun dah masuk. Jadi kuliah kita hanya itu saja tentang sujud tilawah. Ada lagi lah bahagian-bahagian lain, mungkin ada dalam soal jawab dan juga pertanyaan-pertanyaan saja. Jadi kita tidak hurailah, kita ambil secara keseluruhan saja, secara umum lah. Secara umum bahawa sujud sejadah dilaksanakan di luar solat. Kalau buat dalam solat harus, dan ada pendapat ulama mengatakan makruh. Dan kalau nak buat, tidak boleh memberitahu jemaah malam ni kita nak buat sujud sejadah, itu satu kesalahan. Tapi terbuat, maksudnya sampai ayat sejadah dia pun sujud, itu harus. Dia sujud, makmum pun semua sujud, itu harus. Ayat dia faham lah, kharu sujada. Makmum dengar tu, makmum faham sujud ni. Surah Ar-Rahman, iza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada. Apabila dibaca ayat Al-Quran di atas mereka, surah Ar-Rahman, mereka semua tunduk dan sujud. Dia pun sujud tak imam, kita pun faham sujud. Sujudlah dia, tapi dia tak istihar. Kalau istihar makruh kali sujud tadi. Malam ni kita nak baca ayat surah Al-Hajj, kita akan sujud. Berhatilah, beringatlah ayat yang ke-18 yang berbunyi kharru sujada. Makruh sujud pada hari itu. Tapi kalau dia tak istihar, tiba-tiba jumpa ayat tadi, dia pun sujud, kita pun sujud, harus. Tu ulama memberi pandangan tentang sujud tilawah tadi. Tapi kalau di luar solat, dia adalah sunnah, dia adalah sunat yang disuruh, yang diajar kepada kita semua untuk melakukan ayat sujud sejadah di luar solat. Tapi ada beberapa imam di tempat lain, dia sujud ketika sembahyang Jumaat, ketika sembahyang Isyak. Yang kita cerita yang lepas tu, Tok Iman di UKM, dia sujud ketika sembahyang Jumaat. Kasihan jugalah, berlaku agak teruk juga, saya ada di situ masa tu. Jadi dia buat pengumuman, tapi orang bukan semua datang. Bila dia sembahyang baru datang. Sebelum sembahyang dia buat pengumuman, orang tak dengar. Ada duk sembang lah, tak dengar lah. Bila sembahyang dia sujud. Bila dia sujud, satu kumpulan ikut Tok Imam sujud, satu kumpulan rokok. Dah jadi tak samalah kedudukan tadi, berlaku kekecohan jugalah. Bila lepas solat, dia kena panggil, dan dia Tok Imam tadi digantung 2 minggu. Digantung 2 minggu. Kesalahan dia sujud sejadah tadi.
Gantung 2 minggu kesalahan dia. Lepas tu cukup 2 minggu nak jadi tok imam, siapa surat pula gantung lagi 2 minggu pula. Allah saya sungguh ke dia. Kawan kita lah kenal lah sahabat kita. Dia minum air sekali lah dengan saya. Tok imam tu kenal lah. Apa ni, kawan-kawan kita semua lah. Tok imam yang ceramah pada masa tu. Semua kawan-kawan kita. Jadi lepas 2 minggu nak jadi tok imam, siapa surat gantung pula sebulan. Lepas sebulan pula. Oh nyayo ke dia. Last sekali berhenti lah tak jawatan. Tapi dah tahfiz lah. Terus dapat tok imam di universiti lain. Dia tahfiz lah. Tak apa, ada rezeki tempat lain. Kena gantung sampai kita lalu. Marahnya. Padahal tidak lah kita kata sampai haram, makruh atau harus sahaja. Oh gantung sampai 2 bulan kena gantung. Jalan, tapi dia letak jawatan dan bekerja di tempat lain. Kesalahan pada jugalah di sisi dia nya kerana buat ayat yang tidak menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya itu saja, mudah-mudahan dapat sedikit ilmu dan info untuk kita bersama yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tepat dan tidak jelas, cuba tanya ustaz-ustaz lain pula. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma alimna minhuma jahilna. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.